ada orang kata apa? Saya terimalah satu video dia kata Dr. Rozaimi ni suka bergaduh dengan orang. Dia senaraikanlah bergaduh dengan orang ni, bergaduh dengan orang ni, bergaduh dengan orang ni. Pertama sekali saya bukan bergaduh dengan orang. Tuan-tuan tengok, saya kalau di luar ramai kawan-kawan, alhamdulillah orang masih tegur. Kan ada lah kawan, masih berkawan. Cuma yang dianggap sebagai bergaduh tu sebenarnya bukan bergaduh, tetapi ia lebih kepada memberikan pandangan yang berbeza. Terutamanya apabila kita merasakan ada orang yang telah melakukan kesilapan. Bila orang dah buat silap, kita nampak benda tu tak betul, kita tegurlah. Terutamanya apabila seseorang itu membaca hadis palsu. Kita rasa tak kena kalau kita diamkan diri. Tapi ada orang dia rasa benda tu sebagai bergaduh. Itu bukan bergaduh sebenarnya. Bergaduh ni boleh tengok WWE. Bukan saya nak kempen tengok, tak elok lah tengok tu kan. Sebab orang kata apa, banyak aurat yang terbuka dalam tu. Cuma itulah simbol pergaduhan, bertumbuk dan sebagainya. Tapi kalau sekadar menyatakan pandangan yang berbeza, itu bukan bergaduh. Kalau maki hamun dia, itu simbol bergaduh. Itu tanda bergaduh. Bahkan kadang-kadang orang yang tak setuju dengan saya maki hamun saya. Tapi tak apalah, saya tak ada masalah yang tu. Sebab saya tak kisah pun. Tapi manusia ni disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpesan-pesan dengan kebenaran. Maksudnya sampaikan kebenaran. Bila kita nampak benda tak betul, kita bagi tahulah benda tu tak betul, yang betulnya yang ni. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berpesan kepada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tapi ada orang dia tak boleh terima benda. Sebab apa? Sebab mungkin pada dia benda teguran yang kita bagi tu lebih kepada nak bergaduh. Itu bukan bergaduh. Kerana para ulama dulu mereka berbeza pendapat dan mereka berbalas-balas risalah. Mereka berbalas-balas kitab. Lihat saja apa yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mana tidak bersetuju dengan Imam Malik. Maka Imam Syafi'i pun menulis pandangan yang berbeza dengan Imam Malik. Tapi ada orang yang tak tahan. Biasa zaman dulu kan. Ketika mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah pergi ke Mesir. Imam Syafi'i ini dia duduk di Iraq asalnya. Kan? Dia berasal daripada Palestin. Kemudian dia pergi ke Iraq. Lepas tu dia pindah ke Mesir. Nak pindah ke Mesir tu. Pada masa tu, di Mesir, mazhab yang ramai juga pengikut pada masa tu, di antara mazhab yang dominan lah pada zaman tu ialah mazhab Maliki. Ya. Tapi di Mesir ni ada tokoh yang ramai, ada Laith bin Sa'ad dan sebagainya. Tetapi di antara yang dominan jugalah yang terkenal pada masa tu ialah mazhab Maliki. Jadi ramailah orang-orang yang bermazhabkan dengan mazhab Maliki. Jadi bila Imam Syafi'i pergi, sebahagian daripada pengikut mazhab Maliki, dia mendapat berita yang Al-Imam Syafi'i rahimahullah nak berpindah ke sana. Jadi dia orang ni seronoklah. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i ni anak murid besar Imam Malik. Kita semua tahulah Imam Syafi'i ni bila dia pergi nak belajar dengan Imam Malik, kitab Muwatta' Malik itu pun dia hafal. Kitab Muwatta' Malik tu, kitab hadis yang Imam Malik tulis tu dia hafal. Belum belajar lagi tu, punya hebatnya Imam Syafi'i ni. Jadi dia orang rasa, baguslah anak murid besar Imam Malik nak datang. Jadi mereka menganggap Imam Syafi'i itu akan menguatkan lagi mazhab Maliki di Mesir pada masa itu. Sehinggalah apabila Imam Syafi'i sampai ke Mesir, Imam Syafi'i tidak menguatkan mazhab Maliki, sebaliknya dia berpandangan dengan pandangan yang berbeza dengan mazhab Maliki pada masa itu. Sehingga kan pada masa itu orang yang ta'assub kepada Al-Imam Syafi'i, orang yang ta'assub kepada Imam Malik, ya, orang yang ta'assub kepada Imam Malik rasa tak selesa. Merasakan bahawasanya Imam Syafi'i ini akan, orang kata apa, akan merosakkan mazhab pegangan mazhab Imam Malik. Jadi ini benda yang tak sepatutnya berlaku. Ya, benda yang tak sepatutnya berlaku. Sepatutnya perbezaan pandangan tu diuruskan dengan baik. Kan? Dah orang tak setuju. Tak apalah dia tak setuju dengan orang kata tok guru kita. Tapi bukan bermakna bila Imam Syafi'i tak setuju dengan guru di Imam Malik,
maka Imam Syafi'i menghina Imam Malik. Bukan. Hina ni bagaimana? Hina ni bila kita kata Imam Malik ni tak, orang kata bodoh ke, bebal ke, itu tak bagus. Tapi kalau dia sekadar kata saya tak setuju, kan? Saya tak setuju, itu tak ada masalah. Ya, itu tak ada masalah. Jadi ini benda yang pernah berlaku dalam sejarah Islam. Sebab tu kalau orang kata pada hari ni, saya peninglah ustaz dengan ustaz-ustaz hari ni. Sebab apa? Sebab ustaz-ustaz hari ni mereka ni banyak bergaduh. Kita kata bergaduh macam mana? Bergaduh lah. Kita jadi orang awam ni jadi pening. Sebenarnya tak payah pening lah. Sebab kalau kita orang awam ni jangan masuk jambu. Itu je. Kalau perbezaan pandangan daripada zaman dulu pernah berlaku. Daripada zaman dulu pernah berlaku. Ini benda yang bukan asing lagi. Pentaksub memang ada. Tetapi kalau kita tengok, imam-imam mazhab tu sendiri tak pernah suruh pun pengikut dia untuk taksub pada dia. Okay, itu pertama. Kita disuruh untuk sampaikan kebenaran, maka kita sampaikan kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Kita disuruh untuk berpesan-pesan kepada kesabaran. Sebab apa? Sebab agama ni memang perlu sabar. Nak berpegang dengan agama, nak jadi orang yang konsisten dengan agama ni memang perlu sabar. Sebab apa perlu sabar? Nak ibadat, rasa beban, rasa susah. Nak bangun, nak ambil wudu. Kalau yang perlu mandi, kena mandi. Sukar. Tambah pula kalau musim sejuk, sukar. Begitu juga kalau ditimpa musibah. Ditimpa musibah, maka kita akan rasa susah. Kita akan rasa sakit. Kesemua itu dia tak pergi sia-sia. Allah Ta'ala akan gantikan dengan pahala yang besar. Yang saya sebut dalam kuliah, saya kata orang yang sabar ni Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala yang tidak ada skema. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata orang-orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jal dengan ganjaran yang tidak ada hisabnya, yang tidak ada skemanya. Okey.